Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita ke kelas kali ini. Okey, untuk tingkatan 1 faktor dan gandaan. Pada hari ini kita akan belajar apa itu faktor sepunya. Faktor sepunya terbesar. Okey, FSTB. Faktor sepunya terbesar. Baik. Kalau dalam kelas sebelum ini, kita telah pun belajar apa itu faktor sepunya. Okey, jadi faktor sepunya ini adalah faktor yang sama-sama dipunyai oleh beberapa jenis nombor. Jadi, pada kali ini, kita akan tambahkan perkataan terbesar. Okey, jadi anak-anak mesti faham kan apa maksud terbesar? Paling besar. Okey, mari kita tengok contoh dekat sini. Cari faktor sepunya terbesar FSTB dengan menggunakan kaedah menyenaraikan faktor. Okey, jadi dalam kelas sebelum ini kita dah belajar faktor untuk 24. Okey, macam mana kita nak buat adalah kita kena carilah 1 kali 24. Okey, 2 kali 12. 3 kali 8. 4 kali 6. Lepas tu kita susun mengikut U. Ingat tak? Okey, kita dah senaraikan begitu. Faktor bagi 54, begitu juga kita senaraikan. Okey, lepas itu kalau nak cari faktor sudah selesai. Kita nak cari faktor sepunya. Kalau nak cari faktor sepunya, apa yang anak-anak kena cari adalah yang sama, betul tak? Okey, 1 sama. 2 sama. 3 sama. 4 tak sama. Okey, 6 sama. Yang lain 8 tidak sama. 9 tidak sama. 12 tidak sama. 18 tidak sama. 24 dekat sini tak ada 27. Okey, jadi itu saja kan. Jadi faktor sepunya dia adalah yang cikgu warnakan ini. 1, 2, 3 dan 6. Okey, jadi kalau kita nak cari faktor sepunya terbesar, yang paling besar. Jadi, apakah nombor yang paling besar, anak-anak? 1, 2, 3, 6. Pastilah yang paling besar itu nombor 6. Maka FSTB dia adalah nombor 6. Begitu. Okey? Jadi kalau ada 3 nombor, tengok contoh berikutnya. Faktor 8. Anak-anak pun kena buatlah. Kena senaraikanlah. Okey, faktor bagi 8. Cikgu tunjuk lagi lah sikit supaya tak. Ini sama dengan bukan. Cikgu punya pen. Okey, cikgu ulang balik. Cikgu ulang. Okey. Faktor bagi. Okey, faktor bagi 8. 1 darab 8 kan. 2 darab 4. 3 tak boleh. 4. Kalau 4 dah ulang. Jadi faktor bagi 8 adalah 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8. Ini. Kita senaraikan. Begitu juga. Bagi 16, kita kena senaraikan. Okey, 1, 2, 4, 8, 16. Okey, macam ni lah. Macam ni. Macam ini. Kita buat macam ini, tapi kita senaraikan saja. Okey, faktor bagi 48, kita senaraikan begitu. Jadi, itu baru faktor. Kalau kita nak cari faktor sepunya, yang sama-sama punya. Okey, 8 ada 1, 16 ada 1, 48 ada 1. Ada tak 2? Okey, 2 ada, 2 ada, 2 ada. Ada tak 3? Tak ada. Ada tak 4? Ada 1. Ni pun ada, ini pun ada. Ada tak 8? Okey, semua ada. Itu adalah faktor sepunya. Yang warna merah. Bagaimana pula dengan faktor sepunya terbesar? Jadi yang paling besar nombor yang kita bulat itu. Yang paling besar kan nombor 8. Maka faktor sepunya terbesar bagi 8, 16 dan 48 adalah nombor 8. Jadi anak-anak teruskan dengan membuat tutorial 1 dan 2. Latihan 1 dan 2. Nanti dalam kelas tutorial, cikgu akan beri penerangan secara lebih mendalam lah. Okey. Baik.
Harap itu membantu. Baik, seterusnya G, cari faktor sepunya terbesar dengan menggunakan kaedah pembahagian berulang. Pembahagian berulang. Okey, jadi faktor sepunya terbesar kita juga dah belajar tadi. Kaedah pembahagian berulang ini kita dah belajar sebelum ini anak-anak. Okey, tetapi tak apa. Kita ulang kaji lagi. Okey, jadi ini 16 dan 60. Okey, 16 dan 60. Sebentar. Jadi ada 16, ada 60 kan? Okey, untuk pembahagian berulang ini, cikgu galakkan kita guna hanya nombor perdana. Okey, jadi nombor perdana yang ada adalah nombor 2, 3. Yang itu kan? Cikgu ulang balik. Nombor perdana 2, 3, 5, 7, 11, 13. Okey. 17, 19 dan seterusnya lah. Okey. Jadi kalau dia nombor genap saja bagi 2. 16 bagi 2, 8. 60 bagi 2, 30. Okey, masih lagi nombor genap kan? Bagi lagi 2. Okey, 8 bagi 2, 4. 30 bagi 2, 15. Okey, satu dah tak genap. 4 itu sudah tidak 4 masih genap, 15 dah tidak genap kan? Jadi tidak boleh dibagi 2 lagi. Jadi seterusnya kita nak bagi 3. Kita nak bagi 3, 4 tidak boleh. Okey. Jadi kita tak dapat nak bagikan yang lain. Jadi kita berhenti dekat situ. Maka kita cakap faktor. Okey, sepunya terbesar. Okey, bagi siapa tu? Bagi 16 dan 60. Ialah, okey, yang di sebelah ini kita darab. 2 darab 2 berapa? 4. Jadi begitu saja. Mudah tak? Okey, kalau ataupun mungkin ada nanti yang keliru. Okey, kita tulislah 2 darab 2 itu tadi 4. Begitu. Okey? Mudah kan anak-anak? Jadi, kalau dia ada 3 nombor, bagaimana pula? Okey, cikgu ambil nombor yang besar lah. Okey, kita ambil nombor 4, 3 nombor. 75, 90, 165. Okey, petua dia macam ni anak-anak. Kalau belakang dia 5, 5, kita bagi saja dengan 5. Okey. Tak apa. Boleh guna kalkulator untuk yang ini. Okey. Sebab dalam sekolah menengah ni, kita dibenarkan menggunakan kalkulator. Sebab nombor dia kan besar. Okey, 75 bagi 5, kita akan dapat 15. Okey, seterusnya 90 bagi 5. Kita akan dapat 18. Lepas itu 165 bagi 5. Kita dapat 33. Okey. Seterusnya kita kena bagi dengan nombor yang sama kan? Okey. Tapi pastikan dia faktor sepunya. Faktor lah. Nombor perdana ya. Jadi kita boleh bagi 3. Jadi 15 bagi 3, 5. 18 bagi 3, 6. 33 bagi 3 adalah 11. Okey. Perhatikan 5, 6 dengan 11. Ketiga-tiga ini tidak boleh dibagikan dengan faktor yang sama lagi. Nombor faktor yang sama lagi di sebelah itu. Maka kita kena berhentilah. Jadi FSTB. Ni faktor sepunya terbesar. Tak jelas tulisan yang ni. Tak apa, cikgu guna pen hitam. Pen hitam. Jadi FSTB bagi apa tu? 75, 90, 165 ialah ni. 5 darab 3, 15. Begitu saja. Mudah kan? Okey. Jadi dekat sini kita dah belajar 2 kaedah.
Okey, kaedah yang pertama, kaedah menyenaraikan faktor. Ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah pembahagian berulang. Dan kaedah yang ketiga adalah pemfaktoran perdana. Okey, apa pula pemfaktoran perdana? Mari kita belajar. Memandangkan dia ada satu latihan, cikgu takkan terang latihan itu. Cuma cikgu akan terang dekat sini lah. Ikut contoh yang ini. Okey, cikgu kenapa contoh ni kata 2 darab 2 darab 2? Okey, kita tengok yang ni 8 itu kita bahagikan dengan nombor perdana. Nombor perdana. Baru kita akan dapat faktor dia. Okey. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Betul? Jadi, sampai 1. Jadi, kita senaraikan 2 darab 2 darab 2. Ini 2 darab 2 darab 2. 2 darab 2 darab 2 ialah 8 kan? Maka kita senaraikan beginilah. 8 sama dengan 2 darab 2 darab 2. Okey, bagaimana pula dengan 24? Bagi 24. Bagi 2. Kalau nombor genap, cikgu cakap apa? Bagi 2 kan? Okey, 12. Okey, masih lagi 12. Bagi lagi dengan 2, 6. Masih lagi nombor genap. Bagi lagi dengan 2, 3. Okey, 3 tu bagi 3, dia dapat 1. Okey, dah berhenti kan? Dah dapat 1, kita berhenti. Jadi, ini di sebelah sini kita tulis 2 darab 2 darab 2 darab 3 sama dengan 24. Lepas itu ditulis sini 2 darab 2 darab 2 darab 3 sama dengan 24. Okey. Apabila telah menyenaraikan begini, anak-anak kena tengoklah mana yang dia sama. Okey, jadi apa yang sama dekat sini? Okey. Apa yang sama? Yang sama adalah 2. Darab 2 lagi sama. Darab 2 lagi sama. Kan? Jadi FSTB dia, maka FSTB dia ialah 2 darab 2 darab 2. Iaitu 8. Okey? So, begitulah dia. Okey. Bagaimana pula dengan contoh yang ada 3 nombor tu? Sama je anak-anak. Jangan risau. Okey? Jangan risau. Senang saja ni sebenarnya. Okey. 12. Kita senaraikanlah. Cikgu guna pen biru Faktor bagi 12. Sekejap. Jadi 12 sama bagi 2. 6 bagi 2. 3 bagi 3. 1. Betul? Jadi 2 darab 2 darab 3 sama dengan 12. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, 36. Okey, 36 sama. Buat 36 bagi 2. 18 bagi 2. 9 bagi 3. 3 bagi 3. 1. Dah sampai 1. Berhenti. Jadi kita tulis 2 darab 2 darab 3 darab 3 sama dengan 36. Betul? Okey, satu lagi ni. Mana cikgu nak tulis? Cikgu tulis bawah lah Faktor bagi 48. Okey, sama dengan 48 bagi 2. 24 bagi 2. 12 bagi 2. 6 bagi 2. 3 bagi 3. 1. Berhenti kan? Satu kan? Jadi berhenti. Alamak. Okey. Jadi faktor yang ni. Yang ini yang kita kena senaraikan. Jadi 2
darab 2, darab 2, darab 2, darab 3 sama dengan 48. Okey, apabila kita dah senaraikan begini, kita kena tengok yang sama. Ada yang sama dia apa? Sini ada 2, sini ada 2. Sini ada 2. Sini ada 2, sini ada 2. Sini ada 2, okey? Ada lagi tak? 3. Okey, sini 3. Ada tak 3 sini? Ada. 3. Sini 3. Okey, dah. Okey. Jadi, ketiga-tiga dia mesti sama. Jadi, FSTB sama dengan FSTB bagi 12, 36 dan 48 sama dengan apa? Yang kita bulat tu lah yang sama. 2 darab 2 darab 3 sama dengan 12. Jadi, begitulah. Begitulah cara dia. Okey? Jadi, anak-anak dikendaki untuk dengar, tengok video ini dan selepas itu apa yang kena buat? Buatlah latihan yang disediakan. Okey, sehingga berjumpa lagi dalam tutorial akan datang. Bye.